Bukan kita tidak ada sumber itu, sumber mentah itu daripada biokomposit, kelapa sawit dan sebagainya, untuk dijadikan juga sebagai satu kita kata mercu tanda tentang usaha kita untuk memperkenalkan industri ini dengan lebih environmental friendly, dengan izin supaya negara kita lebih dipandang pada waktu yang sama mempunyai tanggungjawab apa kita kata alam sekitar. Saya rasa itu antara perkara yang harus ya. Tambah sikit. Silakan. Terima kasih Pak Buntah, Tuan Yang Di-Pertua. Kita sebut tentang kelapa sawit ya. Kita pernah mendengar apa yang telah dibuat oleh lembaga kelapa sawit ini, Porim, berhubung dengan kajian yang dijalankan terhadap batang-batang kelapa sawit yang sudah sampai umur dan sedia untuk ditebang. Telah dijalankan kajian dan telah pun dibuat perabot seperti kursi, meja dan juga perabot untuk kegunaan di dalam rumah. Dan saya harap Pak Buntah boleh mengemukakan soalan ini kepada kementerian, setakat manakah kejayaan yang telah dijalankan, kerana bentuk perabot dari kelapa sawit ini memang cantik. Dia nampak macam belang harimau, memang cantik dan setakat dan berkilat. Seri Gading kata berkilat, di Bushelek berkilat lah. Apakah perusahaan daripada perabot daripada kelapa sawit ini boleh kita ikut macam mana perabot yang dibuat daripada kayu getah ya? Sekarang kayu getah pun banyak dijadikan perabot. Silakan Pak Buntah. Terima kasih. Pendang, saya mohon Yang Di-Pertua masukkan cadangan itu dalam ucapan saya untuk perhatian Menteri. Jadi apa yang ingin saya rumuskan di sini dalam kita membicarakan apa saja rang undang-undang, seharusnya kita mempunyai pandangan yang silakan Sengau Tani. Terima kasih Tuan Speaker. Pak Buntah, kalau dibuka kepada Seksyen 26A Pak Buntah, dalam akta ini dilihat bahawa pelantikan pegawai penguat penguasa, isu yang ada di depan kita rata-rata undang-undang, kita buat banyak undang-undang, tapi soal penguatkuasaan, kita tengok orang curi hutan sampai ribu-ribu ekar, kita tak jumpa siapa curi, kerana kita tak ada orang nak pergi pantau. Dan hutan yang keluar beribu-ribu batang pokok tu kita tak tahu siapa yang curi. Maknanya penguatkuasaan tidak kemas, ataupun penguatkuasaan yang tak cukup. Jadi isu di depan kita ialah lazimnya banyak akta kita buat, tapi bila datang kepada hal-hal penguatkuasaan kita punya masalah. Jadi adakah Pak Buntah merasakan bahawa pelantikan penguatkuasaan di samping mempunyai kuasa yang penuh itu menjadi penting, kerana kalaupun akta diluluskan tapi kita tidak ada bajet lah, banyak macam alasan, maka tidak ada gunanya akta yang cantik ini kita luluskan akhirnya tak dapat kita laksanakan. Itu yang pertama Pak Buntah. Yang kedua, setujukah Pak Buntah dengan saya mengatakan bahawa klausa pengecualian 30E itu terlalu besar, kerana menteri akhirnya boleh mengecualikan mana-mana orang, golongan orang ataupun aktiviti berhubungan dengan kayu daripada kesemua atau mana-mana peruntukan ini. Maknanya kuasa menteri itu boleh override semua apa yang kita bincang dalam parlimen ini. Silakan Multa. Terima kasih rakan saya daripada Sungai Petani yang sebenarnya telah mengingatkan saya isu itu sebenarnya. Sebelum saya pergi kepada penguatkuasaan tadi, saya akan komen sikit. Saya ingin menegaskan bahawa dalam kita mengadakan apa aja akta rang undang-undang untuk dibincangkan, saya kira banyak perkara kita akan overlapping dengan kepentingan ataupun jurisdiksi kementerian-kementerian lain. Saya ambil contoh lah, bila saya bercakap tentang hutan contohnya, selalu jawapan yang akan direspon oleh menteri, itu kena tanya sumber asli. Menteri senyum, dia senyum, betul lah, itu jawapan standard lah. Bila kita tanya tentang peladangan ni pula isu, dia kata itu kena tanya pasal sumber asli pula, itu kena tanya peladangan, itu bukan bidang saya sebenarnya. Bila saya pernah tanya tentang isu pelancongan, tentang criminal rate,
pelancong-pelancong asing yang datang. Oh itu kena tanya Kementerian Dalam Negeri, itu polis punya hal. Jadi immigration, bagi saya sudah tiba masanya kita jangan segmenkan masalah itu. Ya, saya faham menteri akan jawab kita ada jawatan kuasa penyelaras, ya, akan menyelaraskan antara itu dan ini. Tetapi penyelarasan yang hakiki tidak berlaku, hanya di atas kertas dan mungkin hanya sekadar menjawab. Oleh itu saya mintalah dalam round undang-undang khususnya yang kita bincangkan dalam industri ini, dia ada kaitan cukup rapat dengan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, yang saya harap boleh dikoordinasikan tentang isu-isu sumber mentah ini, supaya jangan lepas tangan bila kita raise tentang isu perhutanan, tentang isu balak yang disebut tentang penguatkuasaan. Saya agak mengejutkan Tuan Yang Dipertua, dalam isu-isu pembalakan haram ni ada satu kes yang saya telah saya tanya kepada Kementerian Pertanian tentang projek kambing boer di hutan simpanan Tanjung di Taiping. Kementerian jawab, kami masuk-masuk dah tak ada apa dah. Wahai, masa dia ambil tanah hutan tu ada hutan, tapi sebelum dia nak masuk tu dia main-main tengok dah habis dah, clear. So saya tanya, siapa yang bertanggungjawab? Dia kata tak tahu. Wahai, Kementerian Pertanian itulah yang empunya projek itu setelah diambil, tapi dia belum buat projek lagi, dah clear lah. Itu menjawablah tentang forestry kita. Nanti menteri akan kata itu bukan saya, itu kena tanya kepada sumber. Tapi saya ingin menegaskan bahawa penguatkuasaan balak ni di negara kita, hampir setiap kali yang sebelah sana kawan-kawan kita pada kerajaan pun bercakap, semua masalah yang sama. Pembalakan haram, pembalakan haram, pembalakan haram. Ni baru-baru ni dekat Sungai Rejang, mana ni? Ulu Rejang. Saya ingat traffic jam dekat Kuala Lumpur ya. Rupanya Sungai Rejang pun ada traffic jam. Traffic jam apa? Kayu balak. Ya Rabbi, kayu balak dekat sungai tuan-tuan, berselerak. Ya. Jadi 50 kilo. What is this? Dengan izin. Jadi kalaulah ini keadaan kita, saya rasa penguatkuasaan itu memang amat kita sedih dalam konteks pembalakan haram yang berluasa hari ini. Tak kiralah di mana saja, nanti tuan-tuan akan kata, yang sahabat-sahabat akan kata ini Kedah pun ada. Saya tak kisah yang tu. Saya tak kisah di Kedah ke, di Kelantan ke, di mana ke, it's not my problem. Problem saya ialah penguatkuasaan. Ya, imam penguatkuasaan itu daripada ini pun satu masalah bila saya bercakap yang ni kita kena selesaikan kerajaan negeri, sebab tanah adalah kerajaan negeri pula dah, kerajaan negeri pula kena. Tapi siapa yang menguatkuasakan di peringkat federal contohnya? Maka penyelarasan ini kita bincang lama dah dalam undang-undang, tapi kita akan berjumpa dengan masalah yang sama, iaitu ini kementerian lain, ini bukan kementerian saya hanya buat ini. So kalau boleh setiap menteri yang ada timbalan ke, biar dia ada satu holistic view tentang sesuatu itu, supaya round undang-undang tu jadi komprehensif, inklusif, bukan hanya eksklusif untuk dia punya kementerian. Dan bila timbul masalah, maka dia akan jawab ini bukan di dalam bidang saya, sedangkan benda itu ada kaitan yang rapat antara satu sama lain. Oleh itu ya, saya nampak pokok senar berdiri ya. Dia pokok senar, sebab itu dia nak bercakap. Saya pokok Tuan Yang Dipertua, terima kasih rakan saya. Ini soal hutan ni. Dia bercakap wendang macam pokok senar kan, penguatkuasaan untuk dari segi penjagaan hutan. Tetapi adakah yang umat bersetuju bahawa kerajaan juga harus mempertimbangkan, dan memang sudah ada janji khususnya di negeri Kedah zaman Perdana Menteri dulu Tun Dr. Mahathir, iaitu untuk negeri-negeri yang menyumbang kepada penjagaan kawasan hutan simpan